Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Rancangan ataupun program ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor dan tabung gerakan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang masih setia untuk sama-sama ayah-ayah yang terus mengemudi bagi sebuah keluarga dan ibu-ibu yang menemankan suami, ayah untuk sama-sama kita berganding bahu kerana kita tahu bahawa ini adalah amanah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dalam tajuk didikan bersistem membina legasi berjaya, kita bersama dengan dua orang panel yang hebat yang dapat berkongsi insya-Allah bersama kita. Saya alu-alukan Al-Fadil Ustaz Ruslan bin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah ya, terima kasih ya Ustaz Ruslan bersama kita. Sebelum ini kita bertemu pada sesi sebelum ini untuk berbincang tentang bagaimana panduan daripada ayat nombor 2 dan kali ini kita melihat kepada ayat nombor 6 daripada surah As-Sajdah. Tuan-tuan boleh bersedia pada halaman 415 dan juga kita ingin mengalu-alukan kepada Al-Fadil Ustaz Anwar Hasin. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Masya-Allah. Terima kasih ya Ustaz sama dapat berkongsi pada hari ini. Kita nak mendengar membaca daripada awalnya surah As-Sajdah ayat 5 hingga 7 pada permulaan ini. Muka surat 415 saya jemput tuan-tuan untuk kongsikan dengan rakan-rakan dan bersiap sedia untuk kita baca dipimpin Al-Fadil Ustaz Anwar Hasin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada surah Sajdah ayat yang ke-5 hingga yang ke-7 sebentar tadi dan kita memberi fokus kepada ayat yang ke-6 iaitu demikianlah Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Kita ingin mendalami lagi kepada ayat nombor 6 ini, tapi sebelum itu kita saksikan video klip untuk bersama Ustaz Abdullah Bukhari berkongsi pengalaman yang akan kita lanjutkan perbincangan sebentar lagi. Kita saksikan. Pertama sekali kita kena ingat Allah Ta'ala adalah pencipta kita dan Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan Allah Ta'ala ni antara sifat Rahman, Rahim, Pemurah Dia tidak cipta kita lalu dibiarkan kita hidup seperti haiwan tanpa panduan. Allah Ta'ala cipta kita, Dia beri panduan dan panduan Dia adalah yang terbaik untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Apa dia panduan itu? Islam. Dengan berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, kalau tanya saya sebagai seorang yang umur saya dah 47, anak saya pun dah besar, alhamdulillah. Saya akan mulakan, ini berdasar pengalaman, saya akan mulakan dari memilih pasangan hidup. Sebab semua orang akan jadi ayah, akan jadi ibu dan insya-Allah akan dapat anak. Saya akan mulakan dengan memilih pasangan hidup.
saya akan tekankan pesan ke anak-anak. Saya kata cari pasangan hidup yang soleh. Dan untuk mendapat pasangan hidup yang soleh ni kita tak mampu nak kawal semua. Jadi perlu untuk kita berdoa. Kita berdoa supaya kita dikurniakan pasangan hidup yang soleh. Itu peringkat asas. Kemudian bila dah kahwin, bila dah ada anak, memang kita mesti jadikan Islam sebagai panduan. Dan bila sebut Islam sebagai panduan, dia merangkumi semua perkara termasuk bila kahwin, lepas tu kita kata bersama dengan isteri, lepas tu bila anak lahir, azan, iqamah, didik dengan cara yang betul, suruh solat dan sebagainya. Kalau tengok saya kata polisi kami lah dalam rumah tangga, ni saya teruskan polisi arwah abah dengan mak saya dulu. Dalam sehari itu kita ada waktu yang kita kata kritikal untuk rohani. Maksudnya maghrib isyak. Maghrib isyak ni di rumah saya haram buka TV. Tutup TV, lepas tu maghrib isyak buatlah apa saja, jangan kita kata sibuk dengan benda berbentuk lalai. Itu waktu untuk ibadat, baca Quran ke, solat berjemaah dan sebagainya. Itu untuk anak-anak perempuan. Kalau anak lelaki, memang saya wajibkan mereka yang sulung saya tu ikut pergi ke surau. Kena solat berjemaah di surau. Lepas tu kadang-kadang kita buat solat berjemaah di rumah lah dengan anak-anak perempuan yang lain dan sebagainya. Okay, pertama sekali kita kena tengok anak kita lah. Anak-anak dia berbeza mengikut umur dan juga tahap pemikiran. Kita kena bercakap mengikut kadar mereka. Tetapi pada masa yang sama saya memandang tinggi anak-anak saya, kematangan mereka. Cuma kesilapan setengah ibu bapa, dia ingat anak ni kecil, anak tak ada pemikiran. Jadi kita respect. Even anak kecil pun kita bercakap, kita tanya pandangan dia, dia tanya balik, lalu kita beri kita kata reasoning, logiknya. Dan saya dapati perkara ni penting sebab apa? Islam ini dia bukan ritual semata-mata, tapi sebuah sistem ataupun agama yang sempurna yang memerlukan kebijaksanaan. Sebab saya share pengalaman saya pergi ke Jepun, kita terlibat dengan program di Jepun. Antara masalah yang dihadapi oleh Muslim di Jepun dalam program kami itu, mereka mengajukan soalan, mereka rasa risau dengan anak-anak. Sebab apa? Anak-anak masa kecil boleh disuruh solat, tutup aurat. Bila anak-anak dah makin besar, pasal anak-anak ni dah tak mau solat, tak mau tutup aurat, macam berlaku krisis dalam rumah tangga. Jadi masa tu antara panelis yang hadir sekali, dia bagi jawapan. Dan jawapan tu saya kira sangat bagus. Dia kata antara kesilapan kita suruh anak-anak kita masa kecil buat ibadat, solat dan sebagainya tutup aurat tanpa kita menerapkan nilai dan juga logik. Begitulah perkongsian daripada Ustaz Abdullah Bukhari sebentar tadi. Ya, beliau adalah Timbalan Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar Pusat Bahasa UIAM, dan perkongsian beliau itu amat menarik untuk sama-sama kita congkil lebih lanjut lagi daripada ayat nombor 6 yang kita baca, yang dibacakan oleh Ustaz Anwar Hasin sebentar tadi, iaitu zalika alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim, iaitu maksudnya demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi Ustaz Roslan mungkin memulakan kali ini bercakap tentang istilah alimul ghaib. Ya, Allah ini memang tahu yang tak nampak, yang nampak, ya, yang maha perkasa, yang maha penyayang. Ini apa maksud di sebalik ayat ini yang hadir selepas Allah bercakap tentang Allah mentadbir segala urusan itu daripada langit? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Tuan Fazrul, moderator, rakan bicara kita pada kali ini Al-Fadhil Dr. Anwar Hasin, pensyarah daripada USIM, dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah, menarik ayat ke-6 ini, satu ayat yang memberi kita penegasan yang mutlak. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam tafsir, menyatakan kemutlakan ini Allah sebut dengan terang, dengan nyata, atas sifatnya yang maha berkuasa. Alimul ghaib, yang tahu benda-benda ghaib. Sebab tiada makhluk yang tahu, melainkan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kemudian masih sama, wasyahadah, benda-benda yang nyata, yang terang benderang. Baik. Saya kira dalam hal ini ada dua perkara lah saya nak sentuh secara mudahnya.
Yang pertama, bila Allah sebut tentang benda-benda gaib, ini menunjuk kepada kita bahawa Allah menguasai dalam semua perkara yang kita manusia tidak akan ketahui. Tetapi kita mesti usaha ke arah itu. Contoh kalau kita bercakap dalam syarikat keluarga lah tadi kan. Ya. Kita tak tahu anak kita apa kerja akan datang. Yang akan Ada datang. 4 anak ke 5 anak, saya ada 5 anak. Ya. Ustaz Fazrul mungkin 6. ingat 10 orang. Ya. Okey, 4 orang ya. Kita tak tahu. Ya. Kita lahirkan anak, besarkan anak, beri makan macam kata Ustaz Ahmadullah tadi dalam VT tadi. Tapi hakikat apa dia kita tak tahu. Ya. Tetapi kita usaha. Waktu bagi saya, hal inilah menjadikan kita ada sistem yang kita kena ikuti. Ada proses sistem kita kena lalui supaya akhirnya dengan kekuatan doa. Sebab itulah kata Al-Imam At-Tabari, dia kata apa? Ad-doa itu merupakan benda yang ala zal ghaibi. Kita minta kepada Allah sesuatu yang mulia atas dasar keghaiban. Kita tak tahu, tapi Allah mengetahui. Ya Allah, aku nak jika anakku anak yang mukmin, anak yang berjaya. Atas dasar benda gaib tu. Tapi kita minta. Jadi bila Allah sebut dalam Quran, alimul ghaibi, Allah tahu benda gaib. Sebab Allah nak sebut kita bahawa kamu tak akan tahu. Cuma kamu ada sistem dalam hidup. Minta doa, minta rintih munajat dengan sistem. Itu pertama. Yang keduanya ialah, tuan-tuan, puan-puan semua, kesimpulan ayat ini, sebenarnya ada satu elemen yang besar. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizil hamid. Maknanya, Allah tegas kepada kita bahawa hakikatnya, akulah Tuhan yang maha berkuasa mutlak. Akulah yang Tuhan Al-Qahhar, yang Tuhan yang penuh kekuasaan, dan kamu semua ada di bawah tadbiran aku. Yang penting ialah kamu tidak mudah putus asa, tidak ada sifat al-ya'su, tapi kamu usaha dan terus usaha. Jadi yang penting pada kita, sesuai dengan tajuk lah Ustaz ya. Ya. Tajuk kita Dikan Bersistem Bina Legasi Berjaya. Mana kita binalah sistem dalam kehidupan berumah tangga dan kita penuhkan nilai-nilai kemuliaan. Nilai kita tak nampak, tapi sistem kita nampak. Ini peraturan 1, 2, 3. Tapi nilai kita, tapi kita usaha. Mudah-mudahan sistem itu berjaya, nilai kita akan nampak. Wallahu a'lam, itulah saya rasa dalam kadar kemampuan kefahaman saya lah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan menjelaskan tentang zalika alimul ghaibi wasyahadah ya. Kalau tengok terjemahan itu tak berapa nampak sangat apa kaitan dengan sistem ya, tetapi bila kita dijelaskan tadi Allah yang mengetahui perkara ghaib, yang ghaib itu yang benda-benda ke depan yang kita tak nampak, anak berapa orang pun kita tak tahu akan lahir berapa, apa akan jadi ya, ataupun rezekinya, tentang amalannya sebagainya. Jadi semua perkara itu yang tak diketahui, tetapi bila kita buat Usaha. apa yang kita boleh buat ya, usaha. Kalau di sini wasyahadah ini benda yang kita nampak lah Ustaz ya. Mutlaknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini buat mana yang kita nampak sahaja, ia memberi harapan kepada kita ya, memberi harapan kepada kita untuk kita akan dapat bantuan daripada Allah yang mengetahui segala-galanya. Kita tak tahu dan kita yakin bahawa kita nak memimpin keluarga kita masuk syurga itu jalannya macam-macam Ustaz ya. Kita rasakan macam jalan lurus tu kita memang minta ihdinas siratal mustaqim, tapi di tengah-tengah nak dapat jalan lurus itu dia banyaklah corner-corner cabaran-cabarannya, dan ini yang ingin kita pastikan ianya terbina ataupun tidak lari bila kita ada sistem. Bercakap tentang sistem lah Ustaz ya. Kita bersama dengan Ustaz Roslan juga. Sistem apa yang penting sebenarnya? Kalau tadi Ustaz Abdullah Bukhari cerita tentang Maghrib, Isyak tak ada TV. Kan? Itu sistem polisi dalam rumah dia. Apa lagi benda yang sebenarnya kita kena beri perhatian ataupun fikir sendiri je lah. Macam mana tu Ustaz? Pertama sekali, kalau kita cakap tentang sistem dalam Al-Quran, paling tidak ada 3. Pertama ialah sistem ilmu itu sendiri. Sebab itulah mengisi ilmu dalam kehidupan rumah tangga wajib dan penting. Sebab itu asas. Ya. Sistem ilmu mana? Ilmu tentang fardu ain, apa yang dikatakan fardu kifayah, apa haram halal. Itu penting. Contoh kita kepada anak kita. Dari sudut kalau anak dah besar, ada aurat itu haram. Ya, tak boleh, Islam marah, Allah murka. Itu ilmu. Jadi sistemnya ilmu. Kalau ilmu tak dicanang dalam sebuah keluarga, kita akan gagal. Yang pertama. Yang kedua, sistem akhlak. Mana qudwatun muslah. Bahasa Arab kata qudwah muslah. Qudwah terpuji. Siapa yang bawa sistem itu? Kita lah. Ayah kepada anak-anak. Anak kita tengok watak ayah, sikap ayah, cara hidup ayah, cara berpakaian. Itu sistem. Qudwah. Yang ketiga lah, kita mesti ada di sana
kekuatan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk doa munajat. Saya gabung sebab apa? Sebab ilmu, akhlak dan doa itu penting. Sebab apa? Kemuncak kita ialah kita usaha. Sistem ilmu kita beri. Akhlak tunjuk. Tetapi akhirnya doa. Sebab kita mesti minta pada Allah Azza wa Jalla. Kita usaha. Tapi hasil pada Allah. Sebab kita dalam Al-Quran pun, Al-Furqan ayat 85 kan. Apa kita kata? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita merayu tu. Ya Allah, jadikan kami keluarga ini keluarga yang menjadi pemimpin. Kami dah usahakan ilmu. Kami dah tunjuk akhlak terpuji. Sekarang ya Allah, serah padamu. Jadi sistem itu digarapkan. Dan bagi saya Ustaz, bila sebut sistem ini, kita akan nampak sistem. Sebab tu pertama sekali sistem datang daripada hubungan suami isteri. Ya. Betul, mak ayah, suami isteri kena bergabung tenaga. Kalau tak ada gabungan tenaga antara mak ayah dan ibu ayah, suami isteri, kita gagal. Seolah tangan kanan nak membina, kiri meruntuh. Tapi kalau dua tangan membina, kekuatan tu kuat. Suami isteri pun ada kekuatan, suami. Jadi ada gabungan sekali, baru sistem terbangun. Kalau sistem hanya sebelah pihak, isteri nak bangun tapi suami buat tak indah, gagal. Atau sebaliknya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dari sudut sistem juga, gabungan ilmu dan juga qudwah, termasuklah doa tadi. Yang paling utama dalam sistem kita tuan-tuan, saya setuju sangat bila Ustaz sebut tadi tentang matlamat kahwinan. Pemilihan itu. Sebab kalau pemilihan salah, pemilihan tak apa nak tepat, Ustaz nak betul tengah jalan payah. Macam kenderaan kita lah. Kenderaan kalau nak pergi jalan jauh, awal-awal tu kena ready. Servis cukup. Tengah-tengah jalan dah 100 km baru nak ada servis. Tak jadi tuan-tuan. Itu bahaya. Ya baik. Saya rasa antara sistem kita perlu. Dan semua itu daripada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah maksud sistem yang dijelaskan sebentar tadi itu, menjelaskan ada 3 komponen dan ada visi matlamat Ustaz ya. Maksudnya sistem itu bukanlah sekadar sistem tidak bermatlamat ada matlamat untuk ayah dan ibu memimpin keluarga itu masuk ke syurga dan ianya dimanifestasikan, ditunjukkan dengan ilmu, akhlak dan juga munajat maksudnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting. Kalau tadi bercakap tentang ilmu itu, mungkin ada ayah Ustaz mungkin Ustaz Anwar Hasin pun boleh berkongsi. Kalau Ustaz sebagai pensyarah bolehlah bersyarah-syarah sikit dekat universiti kan. Tapi di rumah dengan anak-anak kecil kan. Anak kecil umur 3-4 tahun itu, macam mana ilmu itu disampaikan kepada anak pasal takkanlah nak tunggu sampai 14-15 tahun baru kita nak bercakap kan. Jadi mungkin pengalaman Ustaz dekat universiti pelajarnya 17, 18, 19 tahun cara bercakapnya. Balik rumah anak 3-4 tahun. Macam mana tip lah Ustaz yang Ustaz belajar, Ustaz amalkan agar ilmu itu sampai tapi dengan cara yang praktikal, ikut kepada kadar. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Rabbi kita Ustaz Roslan. Jadi bila menyentuh sistem ni, saya teringat sebenarnya sistem ni dia sebenarnya satu sunnatullah. Dalam arti kata lain, sistem ini yang membentuk sistem itu adalah peraturan. Contoh kereta kita katakan, yang nak gerakkan kereta tu sistem enjin dia. Jadi ada peraturan-peraturan tertentu, berapa second dia kena putar sebagainya baru jadi pergerakan tersebut. Jadi sama juga dengan kejadian manusia, anak-anak kecil dia ada sistem dia. Dia tak sama dengan orang dewasa. Maksud sistem hidup dia mungkin dia lebih pada bermain contohnya pada umur sekian-sekian, dan dia tak boleh memahami benda-benda yang tinggi-tinggi, falsafah tinggi-tinggi. Itu sistem akal dia contohnya. Jadi kita cuba menetapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kadar umur tersebut. Mungkin kita tak boleh suruh dia secara direct macam kita minta orang dewasa solat kan secara direct suruhan ni, tapi mungkin macam Ustaz sebut tadi melalui qudwah. Contoh, kita bersolat, kita ajak dia, kita tunjukkan betapa seronoknya solat itu, kan kita galakkan dia. Jadi dia kena dengan sistem perasaan dia ketika itu, yang nakkan seronok-seronok, jadi dia tengok perkara tersebut seronok, maka dia ikut. Jadi sebenarnya keseluruhan hidup kita ni adalah satu sistem. Jadi sistem itu yang terbaik Allah Ta'ala sebut, sudah tentulah inna dina indallahil Islam. Sistem kehidupan Islam itu, dia merangkumi sama ada dewasa, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya, dan dia perlu disesuaikan mengikut keadaan semasa. Itulah tadi. Masya-Allah. Jadi itu adalah panduan. Dia sikit saya silakan. apa yang Ustaz sebut betul. Sebab Nabi pernah sebutkan satu hadis, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Itu sistem tu. Dengan anak cakap macam mana, dengan orang dewasa, dengan orang berpenyakit masalah.
Jadi saya rasa benda macam yang kita hilang kadang-kadang. Kita ada sistem. Dengan anak umur 3 tahun, kita anggap macam 10 tahun. Sebab tu sampai hari ini kita tengok masyarakat ada yang sampai terajang anak. Anak 3 tahun tiapa sampai terajang pukul. Penyakit yang barah sebenarnya. Itu komen saya lah. Mungkin Ustaz Farul lebih maklumlah ya. Ya, jadi memang menariklah Ustaz ya, pasal bila Ustaz cakap tadi tentang sistem ilmu, akhlak dan munajat pada Allah itu, dia 3 gabungan itu ya, pasal dalam ayat yang ke-6 ni memang cakap Allah ni mengetahui. Kan? Allah mengetahui segala-galanya, tetapi anak kita tak tahu, dan kita pun adalah kita punya kita tak boleh buat segala-galanya, kan? Kita tak menentukan segala-galanya. Jadi itu ada munajat kepada Allah itu. Kalau Ustaz Roslan boleh kongsi sikitlah ya, sebenarnya nak tunjuk akhlak satu hal ya, tapi kalau ilmu ni biasanya boleh bercakap lebih sikit ini kalau dengan yang dah umur tinggi-tinggi sikit, kan. Tapi kalau katakan yang kecil-kecil ini, adakah dengan kaedah macam mana Ustaz nak dibuat kalau katakan anak tu 0 hingga 7 tahun ya, ataupun 8 hingga 14 tahun, cara macam mana ilmu tu disampaikan, ataupun serahkan je lah pada ustaz dekat sekolah tu, pandai-pandailah nanti. Itu banyak dibuat oleh ayah sebenarnya. Okay. Menarik Ustaz. Tajuk kita untuk episod ini adalah didikan bersistem membina lelaki berjaya. Saya rasa ada satu panduan yang penting, dan ini pun disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Soaluan dalam kitabnya Terbiat Laulat. Itu kitab terjemahan. Tuan-tuan boleh milikilah. Yang terbaik memang adalah terjemahannya. Saya melihat dalam kata-kata beliau, dia kata apa? Dia kata setiap insan manusia, baik daripada kanak kecil hingga dewasa, ilmu kena sampaikan dengan cara percakapan, tetapi dalam kadar apa yang mereka faham. Mungkin kita dalam usia 6-7 tahun tadi ataupun kurang sedikit ya, ilmu kita sampai, contoh dia sedang main barang mainan contohnya. Ya, kita pun mungkin kita kata Kelantan, dia main mana tu dia kober tu maksud dia tabur itu. Tu apa ni Kelantan sikit petang Ramadan tuan-tuan, dia sebab puasa ni jadi keluar Kelantan sikit ya. Baik. Jadi dia barang tu dia apa ni? Dia taburkan. Dia umur 5-4 tahun contohnya. Kita jangan kata, kenapa macam ni? Tak boleh lah. Tapi kita kata, kalau lah Alung kata, kalau lu simpan kan cantik, simpan macam baba. Kita tunjuklah kepada dia cara simpan barang tu. Susun cantik. Kita tunjuk macam itu, ilmu lah tu. Kalau kan cantik kan. Kalau lu boleh macam ni, cuba buat, tengok baba tengok contohnya. Dia buat. Dia belajar. Kita sudah syarah pun ingat ya, dengan menyimpan barang ini itu bersyarah umur 18 tahun. Jadi kita beri satu perkataan yang dia boleh berfikir, logik akalnya. Jadi kadang-kadang bagi saya isu adalah isu kita berhemah dan kita dalam keadaan ada watak kita sebagai seorang. Sebab tu Nabi sendiri bila tengok minta maaf sebab Nabi pernah tengok seorang sahabat tengok Nabi sedang ditunggang oleh Hasan Hussein. Iaitu sahabat nama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu. Dia tengok Nabi macam kuda lah. Hasan Hussein lompat turun, Nabi jadi kuda lah. Macam tu lah, dibiarkan. Aqra' tengok, dia kata, Rasulullah, macam ni engkau Rasulullah? Li ashratun, aku ada 10 anak, tak pernah macam ni. Apa Nabi kata? Nabi kata, man la yarham, la yurham. Siapa yang tak cinta sayang, tak akan disayangi. Maka Nabi turun ke level, macam dia ditunggang, dibiarkan. Hasan seronok lompat turun. Jadi itu ilmu juga tu. Sampai tahu. Jadi kita tuan-tuan, kalau kita nak berjaya, legasi berjaya, kena turun ke level itu, dan kita kena bertahan, bersabar itu paling penting. Jangan cepat kita rasa seolah-olahnya hilang segala-galanya. Mungkin saya sebutlah kan, Ustaz Roslan tu, kalau kita di office kita seorang pensyarah, jangan balik rumah kita jadi pensyarah juga. Kalau kita di office sebagai CEO, kalau kita balik rumah dengan anak-anak kecil kita sebagai CEO juga, farahlah keluarga kita Ustaz. Itu yang saya faham lah. Jadi itu antara dilema yang boleh kadang-kadang berlaku ya. Apa yang Ustaz Roslan cakap tadi ya, tentang pelbagai topi yang kita pakai kan, sebagai CEO, sebagai pensyarah, kemudian balik tu nak jadi tadilah nabi, kemudian jadi ditunggang kuda, jadi macam kuda kan. Jadi macam bagaimana kita nak dapat teknik ini, kita nak berehat sebentar, kembali selepas ini untuk kita mengkaji lagi ayat ke-6 bila Allah menyatakan Al-Azizur Rahim, ada sesuatu rahsia untuk ayah kita semua untuk memimpin masuk syurga sekeluarga. Kita berehat sebentar, kembali majlis ayah selepas ini.
البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kita kembali dalam majlis ayah pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada tajuk kita, pendidikan bersistem membina legasi berjaya, dan rancangan ini dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor untuk sama-sama kita kongsi kesenangan dengan zakat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi dan diseru untuk tunaikan zakat anda di Lembaga Zakat Selangor pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang akan datang. Kita ingin meneruskan pada tajuk kita pada hari ini, bagaimana sebentar tadi kita membaca daripada ayat 5 hingga 7, ya, di mana kita memfokuskan kepada ayat yang ke-6 apabila Allah menyatakan zalika alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim, iaitu demikian Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi bahagian pertama tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustaz Roslan sama Ustaz Anwar Hasin tadi, bahawa Allah mengetahui yang ke depan dan kita nak membina keluarga kita ini, kita sebenarnya nakkan bantuan Tuhan. Betul. Agar yang ke depan ini yang terbaik. Kita tak boleh jaga 24 jam anak kita, kita tak boleh jaga anak kita bila dah pergi ke universiti. Semuanya itu adalah di bawah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama dinyatakan Al-Azizur Rahim. Mungkin Ustaz Roslan boleh mencerahkan. Al-Aziz ini dia penguasa yang berkuasa, ada peraturan. Ya, kalau Ustaz Abdullah Bukhari nanti nyatakan ada jadual katanya, kan. Tetapi dalam masa sama ada Rahim. Kalau Ustaz Roslan boleh ceritakan sedikit bagaimana nama Allah ini menjadi juga panduan akhlak bagi ayah yang ingin mendidik. Sila. Terima kasih Ustaz Fazrul, pengerusi kita. Saya sebenarnya bila terima tajuk ni untuk diundang dalam sesi ni, saya perhati, saya kata sesuai sangat. Ayat itu dimasuk dalam bawah tajuk ini. Sebab bila Allah sebut perkataan Al-Aziz yang ada kuasa. Ya. Al-Alim Ar-Rahim yang maha mengasihani. Maka dalam konteks kekeluargaan, seorang ayah ada kuasa tak ada kuasa? Ya, ada kuasa. Kuasa ayah. Kuasa menyuruh, kuasa mendidik, kuasa bertegas, kuasa tunjuk sifat yang itu kuasa. Kemudian, bila digabung Ar-Rahim, dia bukan hanya menggunakan kuasa secara mutlak. Ada sifat Ar-Rahim. Ya, ketika anak dalam keadaan tidak boleh mematuhi perintahnya, dia kuasa untuk mukul, kan. Tapi janganlah cepat mukul. Tengok anak buat silap sikit terus terajam. Tak kena. Jadi kita kena bersabar sebab tu Ar-Rahim kan ada. Anak aku ni kenapa dia tak ikut perintah aku ni? Rupa-rupanya anak tak ikut sebab kita ada masalah dengan dia. Kita mungkin akhlak kita tak bagus. Tegur cuma tidak, contohnya bercakap tidak. Jadi maknanya bukan salah anak, salah kita. Jadi sebab itulah saya kira dalam konteks saya mengambil sedikit panduan tuan-tuan, sebab saya kira antara buku yang saya paling seronok baca dan tu boleh baca bersama ialah karangan Dr. Sulwan tadilah tentang anak-anak ni. Disebutkan bila sebut kuasa ni Al-Aziz ni dalam konteks ayat ini ialah Allah kuasa. Tapi Allah tak guna kuasa secara membabi buta. Kuasa Allah di mana kata contoh kita tengok. Allah berkuasa je untuk hukum orang berdosa. Tetapi bila Allah kata terdosa, Allah kata apa? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Qari kita ada sebelah. Allah sebut siapa yang merasa dia berdosa, yang buat silap, kembali pada aku semula. Allah sebut apa? Siapa boleh ampun? Akulah, kata Allah. Maknanya engkau berdosa macam mana pun, aku boleh terima kembali. Kalau Allah ada kuasa buat dosa, Allah hukum terus. Mati terus ke, patah kaki. Tapi tidak, tuan-tuan. Kuasa Allah itu dalam dia jaga kuasanya. Dia kata, kamu walau berdosa, aku terima balik. Kembali pada aku. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Ya Allah, aku Tuhan yang maha pengampun, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam konteks keluarga, samalah.
Hari ni kadang-kadang Ustaz, bila tengok dalam kes-kes deraan, ni berlaku sekarang ni. Sampai anak mati, sampai anak patah kaki, sampai cedera parah. Ya. Itu silap guna kuasa lah. Silap guna. Dan bila hilang Ar-Rahim tadi, bapak bukan bapak lagi dah, kepala bapak lah. Kalau saya guna bahasa kasar ni Ramadan tak apalah kan. Kita bukan nak bercakap, tapi ini satu kesilapan yang tak patut berlaku baik. Jadi gabungan kuasa Ar-Rahim tadi bagi saya ialah gabungan yang akan kepada banyak kejayaan dalam sebuah keluarga. Kuasa diguna pakai dengan betul, Ar-Rahim mengatasi. Sebab tu jangan mudah marah, mudah makih macam Ustaz sebut tadi kah. Jangan anak lambat berpelajaran, engkau dia bodoh lah. Bodoh macam maknya pula dah. Dia kait bodoh macam maknya. Ini satu isu lain pula ni. Sebab dia mak berbalah pagi tadi. Jadi bila anak lambat sikit dia kata bodoh macam maknya. Mak pun kata kepada anak, yalah kita ni bodoh macam ayah bodoh juga. Anak pun tengok, betul lah Angah jadi bodoh sebab berbodoh ayah bodoh. Jadi kat bodoh belaka. Jadi maknanya gurauan, tapi gurauan ni ada makna. Jadi kalau kita ada rahim, kita ada sayang kasih, kita akan bersabar. Jadi ini suatu nilai yang penting dalam kita bina legasi keluarga yang berjaya. Wallahualam Ustaz. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya, menjelaskan tadi. Kalau awal tadi kita berbincang tentang ilmu, tentang akhlak, dan kita kena bergantung ada doa munajat kepada Allah. Itu sebagai satu sistem matlamatnya adalah membawa keluarga ke syurga. Kali ini kita berbincang ketika nak menguruskan ahli keluarga kita itu, Anak-anak. kuasa ada ya kepada anak-anak, kuasa ada, tapi kuasa itu kalau Allah tunjukkan di sini Al-Aziz Ar-Rahim ya. Kalau kita tengok dalam surah Yasin pun sama juga, diturunkan oleh Al-Azizur Rahim. Maksudnya ialah makin dekat dengan Quran. Mungkin Ustaz Anwar Hasim boleh cerita sikitlah ataupun kongsikan sikit apa kesan Quran dalam mengawal emosi sebenarnya ya kepada ayah-ayah ini, agar ayah-ayah, ada setengah dirasakan bahawa saya tengok ada je orang baca Quran tapi pemarah juga dia kata kan. Tapi sebenarnya apa roh Quran ini yang perlu diusahakan agar ianya menjadi akhlak Quran yang dinyatakanlah ya. Kalau tanya pada Saidina Aisyah, akhlak Nabi itu macam mana, akhlak Quran macam mana Quran ini akan mengubah, dan bagi yang dah baca tu apa yang perlu dibuat agar jadilah akhlak Quran itu. Silakan Ustaz Anwar. Masya-Allah, soalan yang sangat bagus Ustaz Fazrul ya. Jadi kalau orang tu baca Quran, dia masih marah-marah lagi, dia tak cukup lagi baca tu. Tak cukup, kena baca lagi. Kena baca lagi. Baca lagi. Sebab Allah Ta'ala sebut, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Jadi ulama bahaskan tentang bi zikrillah itu. Salah satunya diberi tafsiran zikrillah itulah dengan membaca Al-Quran. Sebenarnya maksudnya kita membaca Al-Quran, bukan saja membaca lah. Arti kata lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihin aqfaluha. Kan? Jadi tidakkah kamu memperhatikan Quran, mentadabbur Al-Quran itu. Dalam arti kata lain, nak sampai ketenangan, dia tak cukup tajwid saja. Tapi tajwid tu mesti. Tapi tak cukup tajwid saja. Dia tak cukup dengan tarannum saja. Tarannum tu kalau boleh buat bagus, sebab Nabi kata dia akan menambahkan lagi keelokan bacaan. Dia akan menambahkan lagi kekhusyukan. Tetapi yang lebih penting, selepas kita bertajwid, bertarannum dan sebagainya, kita menghayati, tadabbur. Itu yang ada majlis ayah ni. Itu yang ada rancangan-rancangan Quran itu. Kenapa? Supaya kita baca itu, kita menghayati makna ni dengan betul-betul. Kita faham. Contoh kita kata Al-Azizur Rahim. Apa maksud Aziz tu kita dalami? Bagaimana kekuasaan Allah? Kita lihat apa yang berlaku sekeliling kita. Manusia bila rosak sistemnya, sistem hidupnya, Allah Ta'ala datangkan bala dan sebagainya. Bukan Allah Ta'ala tak mampu, kata Ustaz, mampu sangat nak musnahkan kita. Sekelip mata je nak banjir tu berlaku contohnya kan. Tetapi di sana ada lagi belas kasihan Allah. Allah Ta'ala bagi peluang Ar-Rahim. Kan? Jadi bila kita baca dengan penuh tajwidnya, dengan taranumnya dan dengan penuh penghayatannya, maka dia akan membawa kita kepada amalkan perkara tersebut. Tanpa tadabbur, dia tidak akan menjadi pintu kepada amalan. Masya tak Allah. mungkin. Jadi itu itulah adalah pandangan saya. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Anwar Hasin ya, menjelaskan tentang apakah yang hak-hak Quran ya. Bagaimana ayah-ayah yang sudah membaca teruskan ya, jangan pula rasa dia tu kuat baca Quran, kuat solat tapi pemarah juga. Baik, tak payah solat, bukan begitu kan. Yang Ustaz Anwar nyatakan sebentar tadi, tambahkan lagi, teruskan lagi. Gunakan Ramadan ini sebagai ayah ya, kita berazam bersama
tambahkan kualitinya. Kalau tadi sudah baca dengan taranumnya, kita tadaburnya dan kita ingin mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian. Dan inilah yang disampaikan pada ayat 6 sebentar tadi, Al-Azizur Rahim itu walaupun dua perkataan saja Ustaz ya, tetapi amat-amat besar ya, maksudnya. dan dalam maksudnya. Dan bercakap tentang Rahim ni biasanya dalam rumah ni biasanya yang Al-Aziz ni ayah. Biasanya lah kan, yang damn sekali dia kalau zaman dulu lah kan. Yang rahimnya mak ya. Adakah dia kalau katakan ayah kata saya ambil tugas yang kasar-kasar, kasar-kasar kan, yang pelempang aziz ke yang aziz, mak yang rahim sahaja, yang kasih sayang saja. Itu pendekatan yang bagus dalam sistem rumah tangga ataupun macam mana cadangan pendapat Ustaz? Saya berpandangan dalam konteks rumah tangga ni, saya punya pandangan lah, usaha saya pun daripada ketiga kami ni, kalau saya yang paling tua. Tapi sekali bahas saya paling muda. Okey. Itu paling tua lah ya. Dah cucu dah ya. Ada cucu dah, ya. ya. Saya rasa Al-Aziz kuat apa dia sudut apa dia berkuasa dan juga rahim ini, saya rasa dua-dua kena ada. Dalam ayah. Dia tak boleh apa ni isteri sifatnya rahim penyayang, kasih saja, ayah kuasa. Saya rasa pihak dulu kena ada. Al-Aziz bagi ayah pun ada, Ar-Rahim pun ada. Dua-dua ada. Mak pun ada Al-Aziz, Ar-Rahim. Sebab bila kedua-duanya ada kesepakatan, maka anak-anak dalam keadaan terkawal. Ya, ada masa bila ayah marah, mak boleh pertahankan sikit dari sudut beri suatu keadaan yang mereda suasana. Meredakan. Ada masa pula mak marah, ayah boleh beri satu benda yang meringankan. Jadi penting. Tapi kalau ayah duk asyik marah saja, mak asyik pertahan, anak-anak akan rasa, aku buat salah pun mak ada belakang. Rumah tangga rosak. Okey. Bila anak faham, mak ada masa marah, mak ada masa rahim. Ayah ada masa marah, ada rahim. Itu bagi saya rumah tangga akan sejahtera. Masya-Allah ya. Jadi Kuasa bersama. kuasa bersama ya. Masya-Allah ya. Itu panduan yang penting sebentar tadi, bukan kita bahagikan ayah sebagai pemegang tali pinggang ya, mak yang ya. Jadi itu mungkin zaman dulu je begitu. Jadi mak aja berarti pegang, mak gosok-gosok ya. Gosok-gosok. Tak jadi. Ya. Jadi rupa-rupanya saling menyokong antara satu sama lain, kerana kita tahu ada masa mungkin kita lebih sedikit menunjukkan aziz ataupun kuasa marah tersebut ya, tetapi yang si ibu bukanlah membatalkan ya, ataupun dah jangan dengar si ayah tu. Sebenarnya ibu terus menyampaikan ilmu yang Ustaz cakap tadi ya, terus menyampaikan ilmu. Ayah marah tadi tu pasal ada sesuatu yang tak kena. Ya, mak menunjukkan akhlak ya, tidak pula cakap pada ayah pula, ini ayah kamu ni memang begitu kan. Kalau akhlak mak menyalahkan ayah, ayah salahkan mak, akhirnya anak pun. Dan juga yang ketiga lah Ustaz ya, munajat doa itu. Jadi ketika dalam satu rumah tangga yang kita baik akhlaknya, baik ilmu kita okey, tapi apa doa lah Ustaz ya, kalau Ustaz mungkin boleh berkongsi doa ke ataupun perkataan yang perlu kita munculkan kalau ada sesuatu yang tak kena, ada konflik lah ya. Pasal tadi kalau katakan Al-Aziz tu bila terlebih guna kuasa ya, anak pun rasa macam jadi apa yang perlu dibuat ketika ilmu dan juga akhlak tu tak berapa kena dalam sistem rumah tangga itu? Kekuatan doa, apa yang perlu diberi perhatian? Dia begini tuan-tuan ya, kalau ikut bacaan doa ini, kita sepatutnya lebih terbuka. Sebab benar doa-doa itu banyak dalam Al-Quran. Tetapi bagi saya, oleh kerana hasrat kita ada dalam hati, kita nak tengok anak kita berwajah mulia dan cantik akhlak peribadinya. Kita nak tengok anak kita dalam keadaan jaga solat sembahyang. Takkah kita lebih aula untuk berdoa kepada Allah dengan maksud kita nak? Contohnya kita berdoa kepada Allah lepas solat dalam bahasa kita. Dalam bahasa orang kata bahasa Melayu kita. Tak tingkat dengan bahasa Arab. Sebab lepas solat boleh saja mak angkat tangan, ya Allah, anakku ya Allah juga anak yang soleh, anak yang berakhlak mulia, anak yang beriman jaga solat. Jadi bagi saya penting ialah kita guna keluasan masa untuk terus berdoa. Cuma kalau kita dapat amalkan berterusan, surah Al-Furqan cantiklah. Sebab itu Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kena teruskan. Wallahu a'lam Ustaz. Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Mungkin kita nak jemput Ustaz Anwar Hasin membaca ayat ini, iaitu pada muka surat 366 ya, ayat yang ke-74, di mana ini salah satu ciri ayah yang menjadi hamba Ar-Rahman ya. Dan doa ini yang dikongsikan oleh Ustaz Roslan tadi harapnya menjadi buah tangan bagi siri ini
agar kita selalu doa, jadikan ia sebagai satu agenda sistem dalam rumah tangga. Ya, mungkin dalam sistem barat ini doa-doa ni tak main lah. Okay. Tetapi rupa-rupanya ini amat-amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 74 surah yang ke-25 muka surat 366 dipimpin Al-Fadil Ustaz Anwar Hasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa inilah yang kita ingin akhirkan pada akhir majlis kita pada hari ini, untuk sama-sama menjadi amalan bagi ayah-ayah, ibu-ibu yang menemankan ayah. Dan di akhir ini kita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Roslan memimpin bacaan doa agar kita terus dapat membina sistem, dan salah satu sistem penting adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat Ramadan tuan-tuan Allah kabulkan doa kita. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan, ya, Ustaz Roslan bin Muhammad dan juga Ustaz Anwar Hasin pada hari ini. Terima kasih Ustaz, ya, sudi bersama, ya, berkongsi, dan kita doakan agar apa yang kita bincangkan hari ini Allah terima, Allah jadikan ia sebagai asbab untuk kita sama-sama menjadi ayah yang betul-betul serius. Kita tahu bahawa kita ada tanggungjawab besar memimpin keluarga masuk syurga sekeluarga. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri-siri akan datang untuk sama-sama kita membedah kepada isi Al-Quran. Terus Majlis Ayah, Ayah Pemimpin masuk syurga sekeluarga. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah أستغفر الله من الخطايا.